Hai guys, apa khabar korang hari ini? Okey, topik untuk hari ini ialah mengenai isu yang hangat, isu yang panas sejak 1-2 hari yang lalu. Okey, apakah isu itu? Isu itu ialah mengenai SST, Sales dan Service Tax. Okey, semalam FB saya, Facebook saya telah pun dibanjiri dengan post-post mengenai apa tu kenaikan service tax tu daripada 6% ke 8%, from 6 to 8%. Okey. So apa yang saya nampak daripada post-post yang sedemikian ialah ramai ejen yang hebat, team leader yang terunggul, mereka semua hanya kata satu benda saja, iaitu kenaikan daripada 6% ke 8% tu apakah kelebihan ataupun lebihan yang kena dibayar oleh purchaser tu, pembeli hartanah tu. So saya rasa pemikiran ataupun ulasan yang sedemikian oleh budak-budak macam ni adalah terlalu sempit. What they have posted in the Facebook is too narrow. Sebab mereka tidak tahu ataupun tidak boleh lihat benda yang lebih besar, the bigger picture of the effect of this 6 to 8% tu. So itulah yang saya nak bincangkan hari ini. Okay? Tetapi sebelum itu, biar I bagi sedikit flashback tentang apa yang telah dipostkan oleh satu budak semalam. Okey, dia telah pun memberi contoh. Dia ambil harga SPA tu sebagai RM500,000 ringgit. So dia pun kata yang dulu based on 6% tu total yang dia orang akan kutip daripada buyer tu adalah 3.18%. So itu will work out to be RM15,900. Dan sekarang dia dah naik to 8%. That means dia orang agent tu akan kutip 3.24%. And this works out to be RM16,200. So the additional lebihan tu yang dia orang bayar tu kena bayar cuma RM300 sahaja. So itulah yang budak tu kata. The additional is only RM300 that the buyer has to pay from 3.18% to 3.24%. Cuma lebihan RM300. Okey. Ingat betul-betul. Budak tu kata lebihan tu RM300. Okey. Saya setuju dengan apa dia kata. Itu memang betul. Itu memang benar. It's only RM300 the additional that the buyer has to pay due to the increase in the service tax tu. Dan jika korang buat property yang selalu buat jual rumah, sewa rumah, jual apartment, sewa apartment tu, hartanah yang nilai dia kecil tu, yang orang katalah remeh-temeh benda macam tu,
So memang additional RM300 lebihan yang kena dibayar RM500 tu, dia memang tidak akan menjejaskan prestasi ataupun pelaksanaan aktiviti korang sebagai seorang ejen hartanah, because it is a small amount, few RM100 only extra. Tak ada apa tu yang drastic. It's a small issue, small amount. Jika seseorang itu buyer ke ataupun tenant tu dia memang suka property tu, dia memang hendak beli dan dia memang nak menyewa tu, so an additional few RM100 is not an issue. Lagipun korang dah collect daripada dia based on your apa tu earnest deposit tu lah, yang korang tu, okay? Now, itu sahaja yang semua ejen nampak, sebab pandangan mereka memang sempit. Ejen yang tidak berpengalaman hanya boleh lihat straight line saja tau. Dia tak tahu tengok kanan, kiri, atas, belakang. They cannot have a bigger macro punya view. So, nasib baik korang sedang tonton video saya hari ini, sebab saya nak what you call this, nak korang have a bigger picture of kesan, the effect of this 6 to 8% tu. Okay, benda ni memang simple. Jika you punya nilai pasaran, your SPA price tu, or your tenancy agreement punya apa tu nilaian tu, sewaan tu is a small, then it's a small issue lah, lebihan tu. Tetapi oleh kerana saya selalu buat deal yang besar tu, so selalunya yang service tax ni akan menjadi satu isu, because bila you buat deal yang berjuta-juta, berpuluhan juta ringgit tu, yang service tax tu boleh mencecah RM50,000, RM70,000, RM80, RM100,000 lebih punya service tax pun ada. So, korang kena faham, dalam situasi yang sebegini, say 70,000, 100,000, 150,000 service tax amount tu, selalunya owner tu tidak akan bayar. They will not want to pay the agent, because they said, what the hell, we are already paying you so much, few 100,000 million in commission, why should we top up and pay the agent another 50,000, another 100,000, another 150,000 as service tax, for what? Now, inilah yang korang mesti buka mata dan buka minda korang untuk menyerapkan hakikat deal making ini. Ya, tadi saya dah cakap lah,
yang 300, 500 lebihan tu, yang budak-budak ni post kat Facebook tu, itu benda yang remeh-temeh sahaja. Bila you buat deal yang besar, korang memang akan tersangkut dan terjerumus dalam gejala service tax ini. Okay, zaman dulu bila ada GST ya, GST sebelum mereka tukar kepada SST tu pun banyak kali dah saya terkena dengan benda ini, gejala ini, sebab owner tu selalu kata you as an agent you absorb that GST tu. So sekarang GST tu dulu kan, lepas tu dia berubah kepada SST pula 6%. SST tu kena absorb juga 6%. Sekarang bro, sekarang bukan lagi 6% tu, sudah naik sudah naik 8%. So ini lebih dahsyat lagi. So jika owner tak nak bayar tu, tak nak bayar 8% tu service tax tu, dan suruh korang sebagai agent untuk absorbkan, untuk bayar sendiri 8% tu kepada custom tu, so korang fikirlah what is going to happen to your net income. So you as an agent, you terpaksa keluarkan 8% tu daripada commission you sendiri. So on paper lah, say lah you punya commission lah 500,000 lah commission lah, assuming lah. Tetapi that is secara yang dipaparkan dalam invoice agency korang. Tetapi bila you ambil collect tu, you kena sendiri tanggung, sendiri bayar yang 8% lagi tu daripada commission you. So the net effect is that you as an agent will have a smaller amount of net commission yang korang akan take home. So korang mesti faham ini ya. If they don't want to pay, if they ask the agent to absorb the 8%, or maybe they will say they won't pay you 8%, they'll just pay you half, 4%, they pay 4%, you agent sendiri absorb, sendiri tanggung, sendiri bayar, balance 4% pun ada. So dalam situasi yang sebegini, memanglah korang punya net income akan berkurangan dan direducekan. So that is the hakikat, the reality of this. So semoga korang faham video sharing saya hari ini. Saya memberi pencerahan dari angle yang lain, dari sudut yang lain. Saya buat sharing dari sudut yang berbeza daripada sudut yang kebanyakan ejen itu paparkan dekat Facebook post mereka. Mereka kata 6% lah to 8% increase lah, few hundred ringgit lah, 1,000-2,000 ringgit lebihan sahaja lah, no problem lah, no big deal lah. So mereka hanya memandang daripada sudut yang sempit, sudut yang very narrow punya angle. Budak-budak ejen yang baru ini yang tidak berpengalaman tu ya. So saya harap sharing saya hari ini akan membuka minda, membuka mata korang kepada sudut yang lebih besar, sudut yang lain daripada angle, a different angle, a bigger picture of the effect of the increase from 6 to 8% tu. So korang mesti fahami ini. Once you buat big deal, you akan terkena ini
this apa tu lah, the differential tu so expect the agent to sendiri have to bear that service tax. Expect the agent kena tanggung tu, expect the agent kena sendiri bayar tu, dan expect your net commission to be kurangkan. Okay guys, saya harap korang faham. Apa yang saya nak salurkan kepada korang hari ini. Ini adalah hakikat, ini adalah realiti, sebab ramai daripada korang belum pernah buat big deal yang berjuta-juta ringgit. Bila you kena buat, ada chance, ada peluang untuk buat deal yang seberdemikian. So korang akan fahami apa yang saya nak luahkan hari ini kepada korang. Okay, semoga sharing saya hari ini bermanfaat, is of advantage to you guys. And jika korang nak sharekan kepada team member korang, kepada colleagues korang pun, dialu-alukan, no problem, you can share this video out to your other members. Silakan. Okay, setakat sini, we'll see you again in the next video. Okay, bye guys, thank you.